Okey, boleh perhatikan kepada teks kamu. Pada bahagian ini iaitu proses ultraterasan. Okey, cikgu nak sentuh sikit tentang kenapa dipanggil sebagai ultraterasan. Ultraterasan ialah proses untuk menuraskan bahan-bahan seperti air, garam mineral, glukosa, asid amino, okey, pada bahagian kapsul bauman. Okey. Kenapa ultraterasan? Sebab diameter arteriole efferent adalah lebih kecil daripada diameter arteriole afferent. Maka keadaan ini akan menghasilkan tekanan yang tinggi terhadap pengaliran darah. Menyebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi di dalam glomerulus. Sebab itu proses ini kita panggil sebagai ultraterasan. Ultra sebenarnya proses penurasan, tapi dia ultra, lebih lagi. Ultraterasan. Ini yang menunjukkan diameter yang lebih besar, diameter yang lebih kecil. Bila diameter besar dan dia terpaksa mengalir ke dalam diameter yang lebih kecil, maka bahan-bahan di dalam kapilari darah ini akan terturas secara ultraterasan. Ini penyerapan semula kita dah bincangkan tadi, dan akhir sekali ialah proses rembesan. So pada tubul peningkar distal, bahan kumuh seperti urea, asid urik, amino, amonia dirembeskan keluar daripada kapilari darah ke dalam tubul peningkar distal. Sebenarnya ianya telah terturas tadi masa ultraterasan, tapi masih ada yang belum terturas, maka proses rembesan akan berlaku, di mana bahan-bahan ini akan meresap ke dalam kapilari darah ke tubul belingkar distal. Jadi selesailah proses penghasilan air kencing. Baik, untuk proses pengosmo kawal aturan, yang juga berlaku di ginjal, sebenarnya dia dah termasuk dalam penerangan penghasilan air kencing tadi, di mana kamu nampak jika air masih diperlukan oleh badan, maksudnya air akan diserap semula di bahagian nefron ataupun di ginjal itu. Air akan diserap semula ke dalam kapilari darah supaya tekanan osmosis darah berada dalam aras yang normal. Alright, so di sini baru kamu boleh perasan bagaimana peranan hormon ADH dalam proses homeostasis ataupun proses pengosmo kawal aturan. Apabila ADH dirembeskan, menyebabkan tubul pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Maka air akan diserap semula ke dalam kapilari darah. So air yang tertinggal dalam tubul pengumpul sedikit. Bila air yang tertinggal sedikit, maka terhasillah air kencing yang pekat dan sedikit sahaja. Begitu juga dengan jika tekanan osmosis darah rendah, perembesan ADH tidak berlaku ataupun direncatkan, tetapi yang berlaku ialah perembesan hormon aldosteron. Hormon aldosteron menyebabkan tubul belingkar distal lebih telap terhadap garam. Maka lebih banyak garam diserap semula ke dalam air diserap semula ke dalam darah. Sebab darah kita tadi dalam keadaan hipotonik, tekanan osmosis darah rendah. So lebih banyak garam diserap semula. Jadi kurang air diserap semula tapi lebih banyak garam diserap semula, maka air kencing yang dihasilkan dalam tubul pengumpul adalah banyak dan juga cair.